Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati kepada rektor kami, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG, dan yang saya hormati dosen pengembangan kurikulum PAI, yakni Ustadzah Nur Fatimah MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen kurikulum 1994. Nah, komponen kurikulum 1994 terdiri dari 5 komponen yang penting dalam kurikulum 1994. Yang pertama ialah tujuan kurikulum. Yang pertama ialah tujuan kurikulum. Yang kedua ialah isi materi kurikulum. Yang ketiga ialah proses pembelajaran, dan yang keempat ialah evaluasi atau penilaian. Yang kelima ialah strategi pelaksanaan. Apa itu tujuan kurikulum? Yang pertama ialah mengembangkan potensi peserta didik dalam kelas. Yang kedua ialah menyesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional dan dari jenjang pendidikan. Yang kedua ialah isi materi kurikulum. Yang pertama ialah berisi tentang bahan ajar yang disesuaikan berdasarkan GBPP. Yang kedua ialah membuat keseimbangan antara pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga ialah mendorong pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Yang ketiga ialah proses pembelajaran. Yang pertama itu mencakup dengan menggunakan pendekatan CBSA. Apa itu CBSA? Yaitu belajar siswa aktif, cara belajar siswa aktif. Yang kedua ialah menekankan integrasi guru atau siswa dalam mengajar dan keaktifan siswa di dalam kelas. Yang ketiga ialah mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Jadi harus mendorong pembelajaran itu secara menyenangkan, sekiranya membuat siswa itu lebih mengerti atau lebih leluasa untuk memahami materi yang dijelaskan. Yang keempat ialah evaluasi atau penilaian. Maksudnya ialah satu, mencakup kepada kompetensi dan hasil belajar siswa. Yang kedua ialah mengukur aspek positif, efektif, dan juga psikomotorik. Maksudnya kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang ketiga ialah menggunakan tes formatif dan juga sumatif untuk menilai kemajuan siswa. Jadinya harus menggunakan sistem yang sumatif juga formatif untuk kemajuan belajar, seperti tes lisan atau tes tulis. Yang kelima ialah strategi pelaksanaan. Strategi pelaksanaan itu harus sesuai dengan lingkungan, lokasi, waktu, juga secara tidak langsung harus mengatur jadwal bagaimana strategi pelaksanaan itu berjalan dengan kondusif ataupun juga dengan sesuai guru yang mengajar di kelas. Jadinya kita harus mengatur jadwal bagaimana kita mengajar secara efektif ataupun sekiranya siswa itu tidak bosan. Jadinya kita harus menentukan lokasinya, waktu, juga lingkungan di sekolah. Kita bisa menggunakan lingkungan sekolah untuk mengajar lebih efektif. Juga lokasinya, jika menurut guru tersebut itu bagus untuk melaksanakan belajar mengajar dengan efektif, mungkin bisa dengan siswa itu bisa lebih
lebih menyenangkan dan juga lebih memahami jika lokasi dan lingkungannya itu mendukung. Baik, cukup sekian penjelasan saya tentang peta konsep komponen kurikulum 1994. Cukup sekian dari saya. Jika banyak kesalahan atau banyak salah kata, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.